Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Januari bersama saya Adi Akmal Syahrom dan berikut tajuk utama malam ini. Mangsa banjir di Johor meningkat. Kumpulan kongsi gelap tumbang, pegawai dan anggota polis disyaki terlibat aktiviti gangsterisme. Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya melumpuhkan kegiatan kongsi gelap dikenali sebagai kumpulan Ayahda Harimau Kumbang AHK yang turut dianggotai pegawai dan anggota polis, iaitu susulan penahanan 21 individu termasuk 2 pegawai kanan polis serta 12 anggota pangkat rendah menerusi operasi Op Selendang pada Khamis sehingga Sabtu lalu di Dungun dan Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Muhammad Isa berkata 2 pegawai berpangkat inspektor dan anggota yang ditahan itu bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Terengganu IPD Daerah Dungun. Kumpulan yang diketuai peniaga berusia 39 tahun itu dipercayai aktif dalam kegiatan berkenaan di sekitar daerah Dungun sejak beberapa tahun lepas. Kumpulan ini telah menjalankan aktiviti iaitu yang mana bentuk tidak semua di kumpulan ini tapi yang mana yang kita tangkap ni memang dikenal pasti terlibat dengan beberapa kes iaitu berusulkan keganasan ataupun gangsterisme, elemen gangsterisme. Contohnya menjadi orang tengah untuk mengutip wang along, hutang along. Jadi mereka ni jadi orang tengah untuk kutip dengan menggunakan elemen kekerasan dengan ugutan jenayah. Juga aktiviti menarik kereta secara haram, maksudnya menggunakan juga ugutan jenayah untuk dalam proses untuk ataupun menjadi orang penarik kereta ni. 10 anggota berkenaan katanya telah digantung tugas bermula Isnin, manakala 2 pegawai berkenaan masih menunggu tindakan lanjut dari Bukit Aman. Jelasnya kesemua suspek berusia 20 hingga 49 tahun itu ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966 dan Seksyen 7-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Polis dalam pada itu turut merampas beberapa barangan termasuk peralatan ritual angkat sumpah seperti Al-Quran, 8 buah kereta, 28 buah telefon bimbit dan 6 bilah pedang. Mangsa banjir di Johor meningkat kepada 1,479 mangsa setakat jam 5 petang tadi berbanding 298 mangsa pada pukul 1 tengah hari tadi. Kesemua mangsa kini ditempatkan di 17 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Segamat, Kota Tinggi dan Kluang. Menurut info bencana JKM, 8 PPS dibuka di Segamat, 5 di Kota Tinggi dan 4 di Kluang. PPS Sekolah Kebangsaan Kampung Tenang di Segamat merekodkan bilangan mangsa tertinggi dengan 473 orang, diikuti Dewan Serbaguna Kampung Paya Merah 145 orang. Sementara itu, berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan monsun Timur Laut MTL, Johor antara yang berada dalam amaran bahaya dan buruk sehingga esok. Dilaporkan Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru berada dalam amaran bahaya di mana ia dijangka menerima hujan yang sangat lebat dan berterusan. Segamat, Batu Pahat dan Pontian pula diberikan amaran buruk iaitu hujan lebat berterusan dijangka berlaku. Sebelas premis perniagaan yang dikendalikan warga asing di Kompleks Bilibelah Sungai Wang Plaza Kuala Lumpur diarah tutup oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Arahan dikeluarkan dalam operasi khas ketiga dilancarkan Jabatan Penguatkuasaan DBKL lewat petang semalam selepas melakukan risikan dan pemantauan sejak seminggu lalu. DBKL dalam satu kenyataan memaklumkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas 14 premis niaga di Kompleks Bilibelah berkenaan yang dikendalikan warga Bangladesh, Pakistan dan Myanmar. Mereka didapati menjual barangan am, membabitkan pakaian, kasut, beg, aksesori telefon
dan aksesori komputer selain menawarkan khidmat membaiki peralatan elektrik dan salun kuku. Semakan kemudian dibuat di BKL ke atas 27 pembantu atau pengendali premis warga asing sebelum bertindak menutup serta merta 11 premis niaga mengikut Seksyen 101 Fasal 1(V) Akta Kerajaan Tempatan 1976. Di BKL turut mengeluarkan 14 notis kompaun terhadap semua premis terbabit mengikut Undang-Undang Kecil Tren Perniagaan dan Perindustrian WPKL 2016. Ia membabitkan 4 notis tiada lesen perniagaan dan 10 notis melantik pembantu dengan tiada kebenaran. Surat tunjuk sebab akan dikeluarkan kepada pemilik premis warga tempatan sebelum tindakan penamatan atau pembatalan lesen perniagaan diambil kerana membenarkan warga asing mengendalikan aktiviti perniagaan mereka tanpa kebenaran sah. Polis sedang mengesan pemandu kenderaan utiliti sukan SUV Proton X70 yang bersikap cuai dengan membenarkan seorang kanak-kanak mengeluarkan kepalanya melalui bumbung tembus cahaya sunroof. Di Lebuhraya Baru Lembah Kelang NKVE, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata pihaknya mengesan rakaman video tular menerusi laman sosial Twitter pada jam 12.15 tengah malam. Kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan kerana perbuatan cuai sehingga membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Jika sabit kesalahan, suspek boleh dihukum penjara tidak melebihi 3 bulan atau denda tidak melebihi RM500 atau kedua-duanya sekali. ACP Muhammad Fakhruddin berkata orang ramai yang melihat kejadian boleh menghubungi talian tertera bagi membantu siasatan. Aliran trafik di Lebuhraya Utama dilapor mula sesak sejak pagi tadi. Berikutan orang ramai mula kembali ke ibu kota sempena cuti Tahun Baru Cina. Dan untuk mengetahui perkembangan trafik terkini, kita berlintas langsung bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu yang berada di Pusat Pemantauan Trafik Lebuhraya Utara Selatan Plus. Silakan Rahman. Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di studio. Saya kini berada di Pusat Pemantauan Trafik Lebuhraya Utara Selatan Plus bagi berkongsikan kepada anda perkembangan aliran trafik selepas tamatnya percutian raya Tahun Baru Cina. Dan saya dimaklumkan oleh pihak Plus sendiri seawal 9 pagi hari ini telah pun mula berlaku kesesakan di kawasan-kawasan tertentu di Plus ini sendiri. Dan apa yang saya dapat kongsikan kepada anda jika kita dapat lihat di skrin visual kaca TV, beberapa kawasan telah pun mengalami kesesakan yang melampau. Setakat 7.45 malam tadi, kesesakan berlaku di kilometer 195.4, air keruh menghala ke selatan. Di kilometer 259 Port Dickson juga telah dibuka smart lane bagi mengurangkan sendiri kesesakan yang berlaku ke arah utara. Dan di kilometer 136.80 seberang Prai menghala ke selatan juga mengalami kesesakan. Trafik utara yang saya boleh kongsikan, trafik perlahan di daerah Pendang ke Gurun, Sungai Petani Utara ke Sungai Petani Selatan, Sungai Dua ke Perai, Terowong Menora ke Bukit Berapit, Bukit Merah ke Bandar Baharu, Jawi ke Bandar Kasia. Dan di selatan pula, apa yang saya dapat kongsikan, trafik perlahan di hentian Pedas Linggi ke Simpang 4, Air Keruh ke hentian Bemban, Jasin ke Senai, Paguh ke Air Keruh dan juga RNR Air Keruh ke Port Dickson. Dan di kilometer 310.8 iaitu tol Sungai Besi menghala ke pusat bandaraya juga dikatakan sesak kerana seperti mana yang kita tahu ramai yang pengguna jalan raya mula pulang ke kediaman masing-masing selepas tamatnya percutian raya Tahun Baru Cina. Dan trafik, jika saya dapat kongsikan juga, trafik di Lebuhraya NKVE pula
apa yang saya dapat ketahui bahawa trafik di dua-dua hala dalam keadaan yang lancar, manakala di Lebuh Raya Elite pula trafik agak perlahan daripada KLIA kepada Bandar Gamuda. Dan apa yang saya boleh kongsikan, trend aliran trafik yang saya boleh katakan kebanyakan kesesakan bermula ataupun menuju ke arah selatan tanah air bermula tengah hari semalam lagi yang telah berlakunya kesesakan. Namun keadaan trafik pada hari ini juga tidak kurang sesaknya kerana masih lagi ramai pengguna-pengguna jalan raya yang masih lagi bergegas untuk pulang ke kediaman masing-masing selepas tamatnya cuti raya tahun baru Cina ini. Dan dinasihatkan supaya pengguna lebuh raya sentiasa berwaspada ketika memandu, tambah rancang perjalanan anda supaya anda tidak terperangkap dalam sebarang kesesakan, tambah nilai touch and go RFID anda supaya baki anda sentiasa dalam keadaan yang mencukupi. Dan juga pihak PLAS sendiri menasihatkan supaya pastikan anda masuk dan keluar daripada tol mempunyai ataupun menggunakan mod pembayaran yang sama. Jika anda masuk menggunakan mod RFID, maka anda keluar pun menggunakan mod RFID. Dan juga jika anda masuk menggunakan tol mod touch and go, maka keluar juga menggunakan touch and go. Dan pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang optimum dan selamat supaya anda selamat sampai ke destinasi. Saya rasa setakat itu saja apa yang saya dapat kongsikan daripada Pusat Pemantauan Trafik PLAS. Kembali ke rakan tugas. Silakan Adi Akmal. Baik, terima kasih Rahmat atas laporan anda. Kita ke berita seterusnya. Sebanyak 833 kes kemalangan melibatkan 12 kematian direkodkan di Perak selepas 7 hari pelaksanaan OPS Selamat 19 sempena Tahun Baru Cina. Timbalan Ketua Polis Perak Dato' Azizi Mat Aris berkata kadar tersebut menunjukkan penurunan 60% berbanding OPS Selamat 17 tahun lepas, membabitkan 11 bas dan 41 lori. Melihat pada rekod yang lepas, punca kemalangan mereka antaranya ialah kerana mengejar shift yang padat untuk mengejar tempoh pergerakan sesuatu perjalanan. Tetapi mungkin kali ini pihak pengusaha bas juga telah memberi kerjasama supaya mereka merancang jadual-jadual pemandu yang bertugas dan juga menyediakan pemandu-pemandu kedua. Jadi yang melibatkan kecuaian pemandu bas dapat kita bendungilah dan dapat kita kawal. Katanya bagi memastikan pemandu bas tidak terlibat dengan penggunaan dadah dan alkohol, operasi bersepadu bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK turut dibuat di terminal bas. Dan setakat ini tiada pemandu dikesan melakukan kesalahan terbabit. Mengulas mengenai trafik, Dato' Azizi berkata keadaan aliran lalu lintas semasa mulai sesak terutamanya menghala ke selatan. Antara kawasan yang dikenal pasti berlaku kesesakan ialah di laluan utara selatan Gunung Semanggol, Bukit Berapit, Kuala Kangsar, Terowong Menora, Ipoh, Simpang Pulai, Gopeng serta Tapah. Dato' Azizi berkata demikian kepada media pada kempen kesederaan dan keselamatan jalan raya masyarakat pulang ke kampung sempena Tahun Baru Cina di Terminal Meru Raya Ipoh hari ini. Berkongsi kasih suami, susah senang, tetap bersama. Bertemu kembali, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Brunei sempena lawatan rasmi 2 hari ke negara itu. Beliau diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Penerbangan khas membawa Perdana Menteri dan isteri tiba di lapangan terbang antarabangsa Brunei pada 3.13 petang. Ketibaan Datuk Seri Anwar dan Dr. Wan Azizah disambut Putera Mahkota Brunei, Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah. Beliau turut diberikan sambutan rasmi di lapangan terbang itu beserta alunan lagu Negaraku, diikuti lagu kebangsaan Brunei Darussalam, Allah Peliharakan Sultan. Perdana Menteri kemudiannya memeriksa perbarisan kawalan kehormat yang terdiri daripada anggota angkatan bersenjata Diraja Brunei. Turut hadir di lapangan terbang ialah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir,
Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zain dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah. Esok, Perdana Menteri dijadualkan untuk menghadap Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman dan kedua-dua pemimpin kemudiannya akan mengadakan pertemuan empat mata. Kedua-dua pemimpin dijangka akan mengambil peluang untuk menilai kemajuan kerjasama yang sedang berjalan di samping mengukuhkan lagi hubungan demi manfaat kepada kedua-dua negara. Perdana Menteri dan Sultan Brunei juga akan menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA dan Agensi Pelaburan Brunei BIA. Selain itu, Perdana Menteri akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora Malaysia di Brunei malam ini. Tindakan boikot terhadap barangan import dari Sweden antara cara yang boleh dilakukan negara-negara Islam sebagai reaksi berhubung kelakuan biadab ahli politik sayap kanan Denmark Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan langkah itu hanya sebagai pengajaran kepada negara terlibat agar perbuatan seperti menghina agama Islam tidak berulang. Kita lihat pada tahun 2006 apabila Denmark diboikot oleh negara Islam, ekspor barangan Denmark ke negara-negara Islam jatuh lebih daripada separuh, menyebabkan mereka kerugian 170 juta US dollar, dan impak yang sama juga dirasai oleh negara Perancis apabila barangan mereka tidak lagi dijual di negara-negara Islam yang tertentu. Dan jika negara Islam mengambil keputusan yang sama untuk memboikot barangan Sweden, saya melihat mereka juga akan terkesan daripada barangan ekspor ke negara Islam akan mengalami penurunan, dan ini akan memberi tekanan untuk mereka untuk tidak melakukan lagi penghinaan ke atas agama Islam. Beliau dalam pada itu mengakui bahawa tindakan tersebut sedikit sebanyak akan menjejaskan hubungan diplomasi antara Sweden dan negara-negara Islam lain. Namun jelas beliau ia hanya bersifat sementara selepas persefahaman berhubung isu sensitiviti agama dicapai dan negara terlibat memahami konsep kebebasan bersuara yang sebenar. Sebenarnya perkara boikot ini adalah sesuatu yang tidak asing ataupun tidak baru. Banyak negara sentiasa melakukan boikot atas isu-isu tertentu. Kita lihat negara Islam masih lagi banyak mengenakan boikot ataupun tekanan terhadap Israel. Negara kita juga pernah mengadakan boikot terhadap barangan British. Oleh itu, memang pada ketika boikot dilakukan, hubungan diplomasi mungkin akan terjejas. Tetapi apabila isu itu selesai, maka saya yakin hubungan kembali pulih atas semangat hormat menghormati antara negara, kaum dan juga agama. Ahad lepas, pemimpin parti politik sayap kanan Denmark Hardline Rasmus Paludan bertindak membakar Al-Quran dengan pemetik api ketika menyertai bantahan di hadapan kedutaan Turki di Stockholm. Perbuatan biadab itu dilakukan Rasmus dan kira-kira 100 penyokongnya selepas Turki dilaporkan membantah keanggotaan penyertaan Sweden dalam Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Hidup bermadu, ada pahit, ada manisnya. Demi suami tercinta, seorang wanita sanggup tinggal sebumbung bersama madunya untuk menjaga suami yang terlantar akibat kencing manis tahap 4. Meskipun berdepan kesempitan hidup, Eva Rizam Abdul Ghaffar dan Nuraini Ishak setia di sisi suami Ma'ruf Nordin. Malah kedua-dua wanita itu tetap menggalas tugas masing-masing dengan baik. Sejak menghidapi penyakit kencing manis 2 tahun lalu, Ma'ruf yang tinggal di kampung Cerating Lama Kuantan tidak lagi mampu bekerja selepas kaki kirinya terpaksa dipotong. Ketika ini tugas mencari rezeki tergalas di bahu isteri keduanya, Eva Rizam, 42 tahun, yang berkhidmat sebagai tukang kebun sekolah dan anggota rela sambilan, manakala isteri pertamanya, Noraini, 42 tahun, menguruskan Ma'ruf di rumah. Dia dulu jaga. Macam ni antara kata nyawa hidup dan mati. Nyawa hidup dan mati. Lepas tu itulah sakit ke, pening ke. Dua-dua ni lah.
InsyaAllah okey, tak ada benda. Pasal saya tak pernah tengok dia kerja sama malam. Menceritakan kembali detik dia disahkan menghidap kencing manis, Ma'ruf berkata kaki kirinya membengkak selepas digigit semut tapi kembali pulih tidak lama kemudian. Namun hasil pemeriksaan lanjut, doktor menasihatkan agar kakinya dipotong sebelum merebak ke bahagian lain. Ketika ini beliau tidak mampu menampung kos perubatan yang mencecah RM700 sebulan termasuk kos ulang-alik ke hospital dan klinik. Sementara itu, nasib menimpa pasangan ini mendapat perhatian amal tim Kuantan yang tampil menghulurkan bantuan. Kes ni Kak Lah dah panjangkan juga kepada Mu'id Pahal untuk diberi kata bantuan yang orang kata yang diperlukan, sama ada bantuan bulanan makanan ataupun kewangan. Jadi selebihnya kalau dikira mengikut kosting, maknanya dengan pendapatan yang keluarga ni dapat memang tidak mencukupilah, sebab Kak Lah. Orang ramai yang ingin membantu, sumbangan boleh disalurkan ke akaun tertera atau menghubungi Ma'ruf Nurdin di talian 016 800 6507. Iceberg gergasi terpisah dari Antartika. Bertemu kembali. Murtada Dakwah Center Madad sedia membantu pelarian Syria dalam bidang pendidikan selaras dengan matlamat organisasi itu untuk memartabat pendidikan ummah. Perjuangan Madad ternyata tidak tertumpu di dalam negara, bahkan turut prihatin dengan nasib saudara seagama di negara konflik. Dan di talian Skype ketika ini kita bersama pengarah urusan Madad Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof yang mengikuti misi kemanusiaan bantuan musim sejuk untuk Syria di Lebanon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Ustaz, boleh ceritakan perkembangan terbaru misi bantuan musim sejuk buat pelarian Syria di Lebanon? Okey baik, alhamdulillah. Sekarang kita berada di kamp pelarian di kawasan Al-Khaira. Salah satu kawasan di antara kamp yang terbesar yang menempatkan pelarian-pelarian Syria. Dan alhamdulillah perkembangan dalam tempoh hampir 4 hari kita berada di sini, kita selesaikan beberapa benda di antara kamp Jasmin, di antaranya adalah makanan, dan pagi tadi pun kita bawa anak-anak pelarian ni, kita beli baju-baju sejuk sebab minggu depan mereka akan masuk pada fasa salji yang memang sejuk tak relax. Jadi antara bantuan-bantuan itulah di antara juga tadi selesai 1,000 pack makanan, 7,000 roti yang kita siapkan, insya-Allah mudah-mudahan memberi kebaikan kepada anak-anak pelarian di sini mudah-mudahan. Baik Ustaz, selepas bertemu sendiri dengan pelarian-pelarian Syria di sana, bolehkah Ustaz ceritakan kesan misi ini kepada Ustaz dan tim Murtada Dakwah Center sendiri? Baik, saya rasa kesan sebenarnya kita belajar banyak benda di sini adalah di antara benda yang sangat diperlukan adalah dari pendidikan. Disebabkan negara Lebanon adalah negara yang diisytiharkan sebagai muflis dan tidak ada kerajaan yang dibentuk untuk nak mengurus tadbir negara. Itu yang pertama. Yang kedua, Syria mereka dalam keadaan lagi teruk sebab berperang. Jadi apa yang berlaku adalah pelarian mereka duduk di negara yang muflis, yang tidak ada government, maka tidak ada penyelenggaraan atau fasiliti yang baik kepada mereka. Maka anak-anak ni sampai sekolah di Lebanon ditutup. Bayangkanlah, bila pendidikan tak ada, maka tidak boleh ubah apa-apa. Jadi apa kesan pada saya adalah kesan untuk kita respon untuk membantu sedaya upaya. Dan alhamdulillah ada beberapa NGO yang kita sedia di antara Serantau Muslim, QUT dan juga URDA di sini untuk kita mengusahakan sekolah. Sekolah tu asalnya daripada Katolik punya sekolah dan dibeli untuk dibuat sekolah yang semalam hampir lebih daripada 1,000 pelajar. Mudah-mudahan memberikan kebaikan dari segi pendidikan, insya-Allah. Ya, bagaimana Ustaz melihat misi bantuan ini selari dengan misi Madad yang kini membangunkan pusat komuniti antarabangsa Murtada Dakwah Center, dan boleh Ustaz jelaskan sikit perkembangan terkini projek itu? Okey baik, alhamdulillah dari segi projek pada saya kita merentas bahasa, merentas agama dan merentas negara sekalipun. Dari segi bantuan pada saya mana yang memerlukan, Nabi sebut dalam hadis tak beriman kita selagi tak mengasihi saudaranya. Maka saudara kita walaupun bukan seagama sekalipun adalah semanusia. Maka dengan kemanusiaan itu kita cuba usahakan. Maka alhamdulillah perkembangan kita di Madad di Kedah sangat baik dari segi perkembangan. Masjid kita pun berbaki sekitar kurang 2 bulan untuk kita siapkan pun masih on track. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama.
Dan dari sini kita fokus daripada Madat bersama dengan Serantau Muslim, kita akan fokus kepada pendidikan dan juga self-sustain. Banyak projek-projek kita buat di sini melibatkan self-sustain yang bukan semata-mata kita perlu menyumbang setiap hari, tetapi kita bagi dan mereka akan aturkan ekosistem ekonomi itu dibentuk dan diberikan semula kepada pelarian-pelarian yang berada di sini, lebih hampir 2 juta pelarian. Jadi boleh Ustaz kongsikan bagaimana penonton TV Al-Hijrah boleh bersama-sama mendapat saham akhirat ini, insyaAllah, Ustaz? Okey, baik. Untuk sama ni merebutlah pada saya, ini adalah peluang untuk kita. Tuan-tuan percayalah satu benda. 11 tahun mereka bergolak, tuan-tuan. Ada dalam kalangan kita tak pernah pun menyumbang, tapi mereka tetap boleh hidup dan bertahan. Kerana apa? Ada orang lain yang Allah izinkan untuk mereka bantu. Tapi malam ni dengan asbab daripada TV Hijrah, tuan-tuan dapat makluman ni. Jadi jumlah kita rebut peluang. Paling common, paling cahaya pun bagilah sesuatu agar memberikan manfaat dan kebaikan kepada rakan-rakan kita yang berada di sini. InsyaAllah mungkin dari segi makanan, pakaian atau apa jua bentuk bantuan itu akan memberikan kebaikan. Jadi 2 platform tuan-tuan boleh bantu. Yang pertama yang tertera adalah madatcenter.com. Yang kedua tuan-tuan boleh buka untuk musyiria.com. Di situ tuan-tuan boleh sumbang lah. Lagi banyak lagi baik. Tuan-tuan kata, Ustaz saya tak ada duit. Tak apa tuan-tuan. Tak ada duit tuan-tuan, tinggallah apa bentuk benda pun tolong sebarkan maklumat ni kepada orang ramai. Kita ada grup WhatsApp. Kedai Tom Yam lah, jiran, kawan sekolah lah, bekas awet lama sebagainya. Sebarkan agar benda itu berikan kebaikan bersama. Sebab misi bantuan, dia bukan hanya bersasarkan kepada hari ini, tapi untuk masa depan kerana kita fokus kepada pendidikan. Kalau kita nak ubah seseorang, mungkin dengan memberikan duit, dia akan seronok sehari. Tetapi tuan-tuan, nak ubah dunia dan ubah komuniti, perlukan pendidikan. Maka Madat dan Serantau Muslim akan berusaha dalam bab pendidikan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang panjang dan mereka boleh mengubah negara mereka sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Semoga segala usaha di sana dipermudahkan, insyaAllah. Baik, itu tadi Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Yusof, pengarah urusan Madat, langsung dari Lubnan. Kita ke laporan seterusnya. Bongkah ais gergasi atau iceberg sebesar 1,550 km persegi didapati merekah dan terpisah dari Antartika yang melibatkan keluasan kawasan yang hampir sama dengan keluasan The Greater London. Footage penemuan terbaru itu disiarkan British Antarctic Survey (BAS). Menurut ahli geologi, berdasarkan pemerhatian menggunakan pelbagai instrumen, rekahan bongkah ais setebal kira-kira 150 meter itu telah berlaku secara perlahan-lahan selama beberapa tahun sebelum terpisah sepenuhnya Ahad lalu. Bagaimanapun, fenomena ini tiada kaitan dengan pemanasan global dan tidak akan menyebabkan paras air laut meningkat. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Akmal Syahrum. Assalamualaikum dan selamat malam.